Saya nak ucapkan selamat pagi kepada ikon kita Datuk Atiqah Adom. Terima kasih kerana sedia bersama kami pagi ini. Ada program banyak hari Datuk Ada 4. Ada. Tak apa, kita program sini dulu. Juga Nur Hashidah. Hari Ibu. Termasuk Hari Ibu. Bersama anak-anak dan cucu-cucu saya. Dan juga besan-besan saya. Besan-besan ini. Skala besar. Dan selamat datang Nur Hashidah Hamid. Merupakan pengerusi Kusanis. Kita akan kongsikan lebih lanjut tentang Kusanis sebentar lagi. Bersama juga Datin Diana yang merupakan seorang usahawan hebat. Datin Diana Ibrahim. Ini sebenarnya saya yang tetamu kita terus ini 2 kali saya mengacara dengan beliau. Satu untuk satu program di stesen lain dan satu lagi Selamat Pagi Malaysia. Ini Seri Pula Kegagang. Ini betul. Ini senior kita. Ini betul Seri Pula Kegagang. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat Hari Ibu bagi semua ibu-ibu kita. Belum lagi. Tengah tunggu. Ucap dah sedikit hari bapa lah kepada saya ke seorang orang kat sini. Tunggu bulan depan. Bulan depan. Your time will come. Projek ini Datuk, siapa mungkin boleh ceritakan balik latar belakang? Saya boleh mulakan lah. Silakan Datuk. Saya amat terharu apabila pengerusi projek Kusanis Prihatin. Ni nama pun saya yang bagi. Kusanis. Bincang-bincang kan maklumlah orang muda kan. Jadi saya banyak bagi idea. Saya kata kita boleh buat projek Kusanis Prihatin. Kusanis ni kumpulan sokongan anak-anak istimewa. Jadi Kusanis. Jadi tujuan dia ialah untuk membantu anak-anak istimewa. Kita dalam negara kita kan banyak anak-anak istimewa. Seperti mana yang telah dilakukan oleh yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor kan dalam permata negaranya. Baru-baru ni ada bangunan untuk autism cukup cantik dan saya pun hadir sama. Dan apabila Puan Syida datang berjumpa dengan saya nak buat projek ni, saya kata by all means. Sebab apa yang kita perlu ialah untuk sokong. Dan kalau kita nak sokong, kita perlu ramai yang datang. Baik organisasi ataupun individu. Dan individu ni kalau boleh biar anak-anak muda. Sebab anak-anak istimewa dia ni kan macam budak-budak kan. Jadi kalau orang tua-tua macam saya, bukan orang yang berpengalaman sangat macam saya ni, silap cakap tua pula kan. Yang dah lama pengalaman ni kita boleh advise, kita boleh nasihat. Tetapi kita nak anak-anak universiti, anak-anak muda Gen Y, Gen X yang turut bersama-sama dengan kita. Maka tampillah wanita-wanita hebat yang muda-muda ni. Semua muda-muda ni. Saya cukup kagum dan saya pula rasa muda. Kalau bersama-sama dengan mereka. Tercalik juga lah Datuk sedikit. Saya kalau anak-anak muda datang kat saya kata kita ada pengalaman. Jadi kita akan bantu sama. Sebab tanpa pengalaman susah kita nak bantu. Saya 28 tahun di Bank Simpanan Nasional. Dan kita dah lepas tu banyak tahun jadi trainer, coach, facilitator dan suka cakap pasal knowledge and presentation diri. Betul. Itu penting, keyakinan diri itu penting. Jadi bila kita boleh menjadi para sukarelawan, kita confident, kita yakin diri. Satu ilmu yang dikongsikan dengan orang ramai. Itu boleh kita buat program TV tu sebenarnya. Terus datang idea dari okey. Bagaimana sokongan yang tampil dari segi tajaan korporat ataupun mereka yang ingin tampil membantu program Kusanis? Pengalaman setakat ni bagaimana? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya projek Kusanis Prihatin ni kita kesinambungan daripada projek saya yang sebelum ni. Saya pun ada bersiaran kat TV1 juga sebelum ni dengan projek Alina dan kawan-kawan. So memang very awesome. So daripada situ saya upgrade lagi, kita jadi Kusanis ni sebab kita nak buat dalam satu Malaysia. Jadi motif dia sama untuk kita bagi tahu kepada masyarakat. Untuk sponsor dari segi corporate, alhamdulillah lah kan. Dan tentu saya dapat sokongan daripada big usahawan kita sekarang ni kan. And then sebab tu saya come up with the seminar untuk lebih mendapat sokongan dan support daripada badan-badan corporate yang lain lah. Bila akan berlangsung untuk projek ni? 21 hari bulan Mei 2016 di Kota Damansara. Jadi konsep dia kita more kepada perkongsian. Sebenarnya saya come up with projek Kusanis ni disebabkan kita nak bagi tahu masyarakat. Sebab kalau selalunya kita buat program berkenaan dengan anak-anak istimewa, kita akan panggil hanya anak-anak istimewa ataupun ibu bapa saja. Tapi masyarakat kat luar sana kita lupa yang kita sendiri pun kadang-kadang kawan-kawan kita ada. Jadi kita panggil untuk mereka join sama. Mereka harus faham jugalah dengan persekarang begitu kan. Contoh macam ada satu movie baru ni kan cerita Redor tak silap. Redor. Tapi siapa yang pergi ke sana? Yang ada dapat support pun hanya orang yang ada anak-anak istimewa. Jadi benda-benda macam ni kita nak war-warkan pada orang di luar sana lah. Maknanya kita panggil sukarelawan. Jadi kita boleh sebarkan lagi. Jadi seminar ni yang merupakan titik tolak permulaan lah. Pembabitan Datin Diana pula bagaimana?
Saya lebih kepada bidang kecantikan dalam 15 tahun. Jadi Syida jemput saya dan Datuk Atika jemput saya untuk bersama-sama dengan mereka. Mungkin boleh berkongsi ya dengan orang-orang kat luar sana bagaimana kita nak menjaga kecantikan kita daripada awal. Jadi ini semua adalah perkongsian. Maknanya terbuka kepada berbagai-bagai topik kan. Jadi saya lebih kepada kecantikan di mana mungkin kita boleh berkongsi dengan semua yang hadir tu pada hari itu, tidak kira pada yang muda atau yang tua juga ya. Yalah, kalau mengenai anak istimewa je mungkin pandangan kita berbagai kan macam tu. Jadi saya berbesar hati apabila Puan Syida jemput saya untuk bersama-sama dalam program dia. Alhamdulillah. Yat datang berteman hari ni Yat ya. Yat bawa puteri. Berempat. Saya tetap PA tidak berbayar. dia tak sekolah, dia pakai. Dia tak sekolah hari ni, cuti dia. Baik, macam mana pemberitaan Yat untuk program ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, salah ni suara saya macam Siti. Sebab hari-hari menggunakan suara tu. Okey. Kurang, tapi Alhamdulillah Allah masih punya nyawa tu dah sihat dah ni. Betul. Kira suara je lah. Tapi saya lihat orang kata semangat daripada Datuk Atika, Puan Syida, ni Kak Di saya ni, Puan Datin Diana semua, saya rasa macam lebih bersemangat. Sebab yang macam tadi kata Datuk kan, dia paling otai, kami muda. Tapi saya rasa dia yang macam paling hebat. Very energetic ya, rasa macam tamparan wanita juga. Jadi kita yang muda ni mungkin kata peranan saya dalam ni, kita semua tahu saya sebagai seorang kata mungkin ikon dalam masyarakat. So saya lihat saya banyak sebenarnya terlibat dalam program-program kemanusiaan, program-program kebajikan sebegini. Dan kita tengok dekat negara kita kurangnya orang kata keprihatinan di kalangan masyarakat, khususnya ibu bapa. Mereka menganggap anak-anak yang istimewa ni sebagai aib, disimpan dalam rumah. Mereka tak bangga untuk menunjukkan mereka di luar. Sedangkan di negara-negara barat yang bukan negara Islam pun, mereka orang kata meraihkan. Mereka sangat-sangat memandang tinggi pada orang-orang yang sebegini, diberikan keistimewaan yang masya-Allah luar biasa berbanding dengan orang biasa macam kita. Kita tak istimewa sangat berbanding dengan mereka. Jadi benda-benda macam tu kita perlu orang kata pandang ataupun highlight dalam program-program sebegini. Saya harap dengan perlibatan saya sebagai seorang mungkin selebriti yang biasa-biasa je sebenarnya. Tapi saya nak beri sumbangan walaupun sedikit untuk kita sama-sama pandang anak-anak ni sebagai insan yang sebagai tiket ke syurga. Ini ini tiket ke syurga. Kalau kita tak treat betul-betul, kita nak masuk syurga, kita treat mereka betul-betul. Alhamdulillah, insya-Allah masuk syurga nanti kan. Tapi cantik sekali lah tadi bila Yat ada mengatakan bahawa sebenarnya kita tak istimewa pun, mereka jauh lebih istimewa. Mereka istimewa ni yang kita lihat sebagai perlu kita angkat, kita jaga belai. Tapi saya memang ada rakan-rakan yang mempunyai anak istimewa. Tetapi mereka ke depan. Memberi segala peluang kepada anak-anak mereka supaya didedahkan kepada dunia luar. Ya mungkin kata Yat tadi ada yang sorok. Memang ada. Yang malu yang tak boleh tahan tengok anak tu tak berapa orang kata wholesome sempurna macam anak-anak orang lain. Tapi persepsi masyarakat barangkali Datuk. Itulah kita, pada saya kan, apa dia nak kata tadi, kita kena ajar masyarakat, kita kena didik masyarakat ya. Sebenarnya sebelum kita didik masyarakat, didik diri kita sendiri. Ada 4 peringkat yang perlu kita didik. Yang pertama, didik diri. Didik keluarga, ahli keluarga kita. Didik community. Didik organisasi tempat kita bekerja. Bermakna projek Kusanis Prihatin ini akan pergi ke organisasi-organisasi menceritakan bagaimana pentingnya kita memainkan peranan dalam masyarakat untuk membangunkan anak-anak istimewa ini. Kita sebagai pemegang amanah sebenarnya ya. Tuhan bagi kita anak istimewa bukan untuk kita biarkan begitu saja. Dan sekarang ini saya rasa makin lama makin banyak organisasi atau banyak pihak yang menumpukan perhatian kepada anak-anak istimewa. Bila Kusanis timbul pergi ke syarikat-syarikat korporat ni, sebab itu satu langkah yang perlu diambil. Sebab kadang-kadang khidmat untuk ibu bilik nak salinkan baju anak pun bergaduh-gaduh nak minta. Jadi apatah lagi untuk anak istimewa. Taskar dalam tempat kerja pun susah. Jadi kan ini kan ada satu perkara kita akan masuk ni semua. Kumpulan sokongan anak-anak istimewa sebenarnya anak-anak kita kecil pun istimewa juga. Sebab kita mesti laburkan masa, duit, tenaga untuk anak-anak kita. Walau istimewa ke ataupun di pendidikan awal kanak-kanak, itu penting. Memang saya sekretari jeneral yang pertama Permata Negara. Jadi saya
tersentuh, tercuit, terharu apabila ada anak-anak muda seperti yang 3 orang ni nak menyokong tajuk usaha begini. 3-4 kali dah Datuk dah sentuh anak muda ni. Baik, saya rasa satu benda Kita mesti ada program radio, kita mesti ada program TV untuk nak membarakan semangat orang-orang di luar sana. Saya rasa mengenai bual bicara I love myself, mengapa aku diuji dan juga aku bangkit. Saya rasa benda-benda tu akan memberikan satu kesan mendalam kepada mereka yang datang. Kan? Jadi memang anda sudah memikirkan hala tuju projek Kusanis begitu? Bagaimana Syida? Memang permulaannya memang saya come up with dia dengan seorang lagi kita punya speaker, tapi tak ada sebab dia ada di Singapura. So memang kita jemput khas seorang Singapura sendiri datang join Ustaz Herman Sudil kan. So kita come up with this idea untuk apa yang patut kita buat, apa yang kita nak come out with this topik. Jadi selepas ni kita akan ada lagi, bila kita tengok crowd macam mana, kita akan come out with, mungkin 2 hari lepas tu kita akan ada seminar khas. Kita akan kupas dan fokus dengan lebih terperinci lagi. Barangkali mentaliti usahawan semua telah kita faham bagaimana sebenarnya tidak ada yang mustahil, nothing is possible. Kalau ada anak istimewa pun ia bukan penghalang Datin. Possible, everything is possible. Betul. Macam zaman sekarang, zaman-zaman dulu mungkin anak-anak istimewa ni dipulaukan ya. Tetapi sekarang saya tengok ramai rakan-rakan atau orang-orang di luar sana, mereka sangat prihatin dengan anak-anak istimewa ni. Kalau kita pergi mana-mana, even mereka dah pandai boleh bercakap, boleh membaca, tidak seperti zaman-zaman saya kecil dulu. Anak-anak istimewa ni mereka tidak ke sekolah, mereka duduk di rumah Macam sekarang tak, saya pandang mereka sama dan mereka sangat istimewa dan ekstra daripada anak-anak yang salah satu material dah banyak sekarang. Sebab saya ada kenal beberapa individu yang kata dah berpangkat Tan Sri, Datuk Sri, yang punya PhD, yang lagi dahsyat, hebat lagi, orang kata skill mereka daripada kita. Allah ni maha adil kan. Dia bagi kekurangan daripada segi rupa bentuk luaran, tapi dalamannya Masya Allah. Saya ada kenal seorang tahfiz, buta, tapi dia boleh hafaz Quran. Malu kita ni dalam umur macam ni kan. Ibu kan, itu budak Nampak tak kurang tapi ya Allah. parah. Saya dengan Imam Buddha Ashraf, saya ingat lagi. Saya dengan Imam Rashid macam ni, dia kulat dah. Sebab budak tu lagi dahsyat hafaz Quran dengan mata betul macam mana dia boleh menghafaz. Allah beri kehebatan. Jadi dia istimewa, kita rasa kita ni kalau sempurna kat luar ni, istimewa sangat ke kita ni? Kita nak apa yang kita ada. Kita nak Ni yang kita nak menyedarkan masyarakat. Memang saya ada kenal rakan-rakan individu kan, bergelar profesor, ahli perniagaan yang tak kisah pun dia mereka kekurangan luaran. Yang penting dalaman dia masya-Allah, sebab dia dididik oleh ibu yang hebat, yang istimewa. Jika dia sempurna, kemudian dia lebih hebat, alhamdulillah. Kita ada ke arah itu. Terima kasih dalam kesibukan jadual ni. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Selamat berjaya juga kepada Datuk Syida dan juga Selamat Hari Ibu kepada